Anak-anak muda pun start ada pemikiran taksub dengan ikon, dengan lambang, dengan logo yang sebenarnya tak membawa apa-apa maksud pun dalam Islam. Tapi apa hal sampai RM155? Assalamualaikum, selamat datang ke Abang Lima Sebab. Okay, so kebelakangan ni aku check kat internet, ada suatu topik pasal logo capal. Sebab ada satu produk ni, dia jadikan logo capal sebagai sebagai branding bagi produk dia. Dan company ni dia jual topi, dia jual kopiah, dia jual barang-barang muslim dengan logo capal. Pada asalnya it's nothing, tak ada silap mana pun. Tapi lama-lama kan rupanya logo capal ni rupanya sangat kontroversial kalau kita tengok isu dia dengan lebih mendalam. Jadi topik video ni ialah 5 sebab kenapa logo capal jadi sangat kontroversial. Tapi sebelum aku bagi tahu sebab-sebab dia, korang boleh klik subscribe dan insya-Allah aku akan post video yang melibatkan 5 sebab atau 5 cara atau 5 jenis apa-apa pun yang melibatkan dengan nombor 5 ni dah. Okay, let's start. Okay, sebab pertama kenapa logo capal ni sangat kontroversial ialah capal adalah pakaian tradisi. Logo capal yang diguna pakai dalam produk-produk ni dikatakan resemble dengan bentuk capal yang Nabi Muhammad SAW telah pakai pada zaman baginda. Tapi korang faham ke tak maksud capal ni apa sebenarnya? Capal ni maksud dia selipar atau sepatu. Itu kan contoh. Bukan sepatu. Sepatu. Capal ni hanyalah perkataan seerti bagi selipar dan sepatu. Contohnya, macam aku kata ayat gini dah. Aku pergi taman pakai selipar. Tapi kalau aku kata aku pergi taman pakai capal, lain tak maksud dia? Tak lain pun. Maksud dia sama je. Cuma perkataan tu berbeza. Dua-dua selipar dan capal tu adalah perkataan sinonim. Dan sekarang ada dua soalan yang aku patut tanya kat korang ni. First kali, pada zaman Nabi tu, Nabi seorang je ke yang pakai capal? Sahabat-sahabat lain tak pakai capal? Orang-orang lain kat Arab tak pakai capal? Yang kedua pula, korang rasa Nabi seorang je ke yang pakai capal berbentuk yang dalam logo capal tu? Ustaz aku pernah cakap jubah dengan capal apa ni semua itu sebenarnya pakaian tradisi. Kita tak boleh nak kata ni pakaian sunnah. Sebabnya Abu Jahal pun pakai jubah. Abu Jahal pun pakai capal. Tapi Abu Jahal ni kafir. Korang nampak tak sekarang? Jubah, capal ni, dia pakaian tradisi. Kita dapat pahala kalau kita berpakaian untuk meniru, untuk mengikut cara Nabi Muhammad SAW pakai. Kalau macam tu dapatlah pahala. Tapi kita takkan dapat pahala hanya dengan sekadar memakainya sahaja. Dan tu pula belum sampai bab logo capal lagi yang tak wujud pada zaman Nabi dulu. Okey, sekarang sebab kedua pula. Logo capal ni telah menyebabkan salah faham yang boleh dikira agak kronik pada masyarakat Islam di negara kita ni, ataupun kepada masyarakat non-Muslim di negara kita ni. Kebanyakan orang betul-betul dah salah faham pasal isu logo capal ni. Ramai orang fikir hanya dengan sekadar pakai pakaian yang ada logo capal ni tu dah dikira ibadah. Ramai orang buat satu didaksi bahawa kalau kita mencintai logo capal tu artinya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya that's not how it works in this world. Kalau korang check komen-komen kat FB dengan Twitter pasal logo capal ni, korang boleh faham sangatlah apa benda yang aku nak cakapkan sekarang. Amalan zikrullah, amalan selawat dan mengikut amalan sunnah Nabi tu dah menunjukkan bahawa kita mencintai Nabi. So we don't really need to exaggerate on things. Okey, sebab ketiga pula, logo capal ni dikuatiri menjadikan orang yang pernah taksub jadi lebih taksub. Sebelum isu logo capal ni wujud lagi, sebenarnya segelintir orang Malaysia adalah taksub akan perkara-perkara yang boleh dikira agak remeh. Pelat up. Aku bagi contoh lah, boomers, orang-orang yang hidup pada 50-an, 60-an, 70-an, 80, 90. Tak ada 80, 90 tak dikira boomers lagi. Pada zaman dulu, segelintir boomers tidak didedahkan dengan ilmu yang sahih, sehingga ada sebahagian daripada mereka menyeleweng, sebahagian daripada mereka mempercayai kepada perkara-perkara yang salah dari sisi Islam. Apabila mereka hidup berdekad-dekad dengan kepercayaan sedemikian, keupayaan kita, orang-orang muda ataupun orang-orang yang sudah boleh faham ilmu sebenar untuk menegur diorang yang taksub akan perkara-perkara yang remeh tu jadi semakin sukar. Ya, ibarat barah, susah nak sembuh.
Jadi apabila isu ni tubik, apabila isu ni keluar, berkemungkinan orang akan jadi lebih taksub dengan perkara yang tak sepatutnya ditaksubkan. Yang lagi teruknya, anak-anak muda pun start ada pemikiran taksub dengan ikon, dengan lambang, dengan logo yang sebenarnya tak membawa apa-apa maksud pun dalam Islam. And this is something that's not healthy, dude. Yang keempat pula, logo capal ni dikuatiri menjadi modal penunggang agama. Aku nak korang try tengok poster kat depan ni. Satu topi yang ada logo capal berharga RM155. Padahal ni bukannya barang brand kelas A. Dan benda ni baru wujud beberapa bulan saja. Aku rasa beberapa bulan saja. Benda ni bukannya established, bukannya popular pun produk ni. Tapi apa hal sampai RM155? Kalau kain mahal, okey lah. Tapi kalau mahal disebabkan logo capal tu, then no. Kalau nak justify suatu pakaian tu harga mahal hanya kerana dia ada logo capal Nabi, itu maksudnya penunggang agama. Ni ibarat kes dulu 3 tahun lepas, di mana ada seorang individu ni, dia buat servis doa di mana orang boleh minta dia berdoa kepada Allah dengan harga berpuluh ribu ringgit. Yang lagi teruknya ialah kalau nak doa tu lebih makbul, orang yang minta doa dengan dia kena bayar RM50,000. Padahal hak untuk memakbulkan suatu doa atau menolak suatu doa tu milik Allah. Tak ada manusia pun yang boleh memaksa Allah untuk memakbulkan doa. Allah tidak sifat terpaksa. Kalau Allah sifat terpaksa, maksudnya Allah tu lemah, which is very contradicting. Dan sebab kelima pula, logo capal ni dikuatiri dieksploitasi oleh musuh-musuh Islam. Kalau pasal logo capal, keluaran produk Muslim pun dah boleh jadi satu isu besar. Bayangkan kalau musuh-musuh Islam buat perkara yang sedemikian juga, iaitu ambil logo capal ataupun ambil logo mana-mana item, lepas tu sabitkan dengan Nabi, tapi dengan motif untuk menyesatkan umat Islam. Orang yang mudah taksub dan mudah sangat percaya dengan perkara-perkara yang remeh macam logo capal ataupun logo, apa-apa logo yang dikatakan bersabit dengan Nabi, tentu akan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang boleh dibawa oleh musuh-musuh Islam. Sebagai contoh, pengamal ajaran sesat, tok guru diorang ni mengajar perkara-perkara yang remeh, yang terlalu remeh, yang tak penting langsung dalam Islam. Dan disebabkan mereka merungkaikan isu-isu yang besar tu, mereka dianggap orang yang hebat, padahal ia tak membawa maksud langsung. Sebagai contoh, ada pengamal ajaran sesat ni, dia percaya bahawa I, S, L, A dan M dalam perkataan Islam. Mereka percaya bahawa huruf-huruf tu membawa maksud tersendiri dalam perkataan Islam dan merupakan satu ibadah, padahal tak ada maksud langsung. Perkara yang terlalu remeh, yang langsung tak diutamakan dalam ajaran Islam. Setiap satu benda tu kalau boleh mereka nak takwilkan balik. Alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa. Al-Quran yang begitu besar itu, hebat itu tuan-tuan, ditakwilkan dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun kata-kata yang hebat dalam ba. Ba tu saja. Huruf ba tu. Ba tu pula lebih hebat lagi. Tang mana dia? Tang titik dia. Oh, Quran yang begitu hebat, rupa tang titik ba. Subhanallah. And same goes to the logo capal. Perkara yang remeh ni sebenarnya bukanlah ibadah. Dan logo capal ni sebenarnya tak boleh dijadikan lambang sebagai agama Islam, dan tak boleh dijadikan lambang bagi Allah, lambang bagi Nabi. Dia tak patut dijadikan lambang untuk agama pun. It's just a logo, dude. And it gives no meaning sebab itu capal, itu slipper. That's not the way to love the Prophet. That's not the way to love Islam. Cara untuk kita mencintai Nabi ialah dengan mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan baru ni pun Mufti Perlis Dr. Mazhar keluarkan statement. Sebenarnya statement ni pernah dikeluarkan pada tahun 2015 ke 2016. So here's the preview of the statement pasal penggunaan logo yang melambangkan Islam, which is something that you can do. Kalau korang nak baca link penuh, korang boleh check kat description aku kat bawah ni. Jadi pengajaran dalam video ni ialah jangan sesekali jadikan suatu ikon, lambang atau logo untuk mewakilkan agama Islam. Kita tak perlukan harga yang mahal ataupun pakaian yang ada logo capal ataupun benda-benda yang dikatakan bersabitkan dengan Nabi untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dan cinta kepada Islam. Apa yang perlu kita buat ialah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tak susah mana pun.
Cuma kita kadang-kadang suka cari jalan yang susah untuk lakukannya. Pelus yuk, panas gila bilik ni. Tapi adakah aku suruh korang boykot produk tu? Tak. Korang tak payah boykot pun produk tu. Tapi tolong jangan sesekali meyakini bahawa satu produk tu boleh mendatangkan pahala untuk korang. Padahal produk tu sebenarnya hanyalah produk, bukan ibadah. So itu saja video aku. Kalau korang nak tegur aku ataupun kalau korang rasa macam ada lagi sebab kenapa logo Capal ni sangat kontroversial, korang boleh komen kat bawah ni. Dan kalau korang suka video-video aku, korang boleh like, share dan subscribe. Dan insyaAllah akan ada banyak lagi video daripada Abel 5 Sebab setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis. Until then, Assalamualaikum